Hai, bertemu sekali lagi kita di kelas GCMP 2022. Pada kali ini kita akan belajar bakteria gram positif. Sebelum kita teruskan kelas kita, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita perlu lihat nama bakteria. Terdapat 7 jenis bakteria yang akan kita pelajari pada hari ini. Pastikan pelatih boleh menyebut, menulis dan mengeja nama-nama bakteria tersebut dengan betul. Setelah mengenali nama bakteria tersebut, pelatih haruslah mengetahui ciri-ciri am bakteria yang telah anda ingat sebentar tadi dan akhir sekali penyakit yang terhasil disebabkan bakteria berikut. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan sekali lagi, kelas kita pada hari ini adalah semuanya berkisarkan tentang bakteria gram positif. Maka dengan itu, apabila dibuat perwarnaan gram, bakteria tersebut akan menunjukkan warna ungu atau biru. Sentiasa ingat, apabila anda jumpa sahaja bakteria gram positif, warna yang terhasil adalah warna ungu atau biru. Daripada 7 bakteria yang akan anda belajar, saya telah pecahkan bakteria tersebut mengikut bentuk-bentuknya. Mari kita lihat bakteria gram positif yang berbentuk kokus, iaitu yang pertama kita akan belajar Staphylococcus species. Staphylococcus species. Okey, pastikan anda menyebut dan boleh mengeja nama bakteria tersebut dengan betul. Staphylococcus. Ada 2 C di sini. Saya ulang sekali lagi. Namanya adalah Staphylococcus species. Kenapa penggunaan spesies di belakang ini? Kerana Staphylococcus mempunyai beberapa spesies. Dengan itu, jika anda membuat peta minda atau anda ingin menulis nama bakteria gram positif ini secara general, maksudnya tiada spesifik spesies, anda harus tulis menggunakan nama Staphylococcus species. Pastikan S huruf besar, S bagi spesies ini huruf kecil dan garis putus jika menggunakan tulisan tangan. Jika menggunakan komputer, anda tidak perlu garis tetapi italickan sahaja perkataan tersebut. Mari kita lihat, ada 2 kumpulan Staphylococcus species, iaitu yang pertama adalah jenis Aureus dan kumpulan kedua adalah spesies bukan Aureus. Apa yang dimaksudkan dengan Aureus dengan bukan Aureus? Okey, kumpulan pertama jenis spesies Aureus ada satu sahaja spesiesnya, iaitu Staphylococcus aureus, yang mana Staphylococcus aureus ini terletak di bawah spesies Aureus. Kenapa dikenali sebagai spesies Aureus? Kerana Staphylococcus aureus ini bakteria gram positif yang menghasilkan atau mengeluarkan satu enzim yang dipanggil koagulis. Enzim koagulis. Apakah fungsi enzim ini? Kenapa enzim ini sangat penting kepada Staphylococcus aureus? Enzim ini sangat penting kepada bakteria ini sebagai pertahanan badannya. Apabila masuk ke dalam badan manusia, bakteria ini akan mengeluarkan enzim koagulis dan enzim tersebut akan membekukan darah perumah. Dengan ini, apa sahaja sel darah putih tidak boleh menyerang bakteria Staphylococcus aureus kerana darah telah beku. Untuk membuat pengecaman atau untuk membezakan antara spesies Aureus dan spesies bukan Aureus, kita menggunakan ujian koagulis. Apabila kita lakukan ujian koagulis dan
didapati ujian koagulis itu adalah positif, maka mudah untuk kita mengenali bahawa bakteria tersebut adalah jenis Staphylococcus aureus apabila ujian koagulis adalah positif. Di bawah kumpulan spesies bukan aureus ada dua, iaitu Staphylococcus epidermidis dan yang kedua adalah Staphylococcus saprophyticus. Ada dua dan apabila dijalankan ujian koagulis, Staphylococcus spesies bukan aureus menunjukkan keputusan negatif. Dengan ini, soalan yang mungkin boleh ditanya adalah berikan satu ujian yang membezakan di antara Staphylococcus spesies jenis aureus dan jenis bukan aureus, iaitu ujian koagulis. Jika ujian koagulisnya adalah positif, bakteria gram positifnya adalah Staphylococcus aureus, dan jika ujian koagulisnya adalah negatif, terdapat dua sahaja bakteria yang mungkin adalah Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus saprophyticus. Mari kita lihat ciri-ciri bagi Staphylococcus spesies. Yang pertama, dah tentulah ianya berbentuk kokus. Daripada nama sudah boleh kita tahu, iaitu berbentuk kokus atau root. Motilitinya, bakteria ini adalah tidak motal. Satu perkara penting yang anda kena tahu, Staphylococcus ini banyak duduk di kulit. Maka dengan itu, kebiasaannya jika duduk di kulit, bakteria adalah tidak motal atau tidak bergerak. Yang seterusnya, gram apabila diwarnakan dengan pewarnaan gram, dah tentulah Staphylococcus spesies ini berwarna biru atau ungu kerana bakteria ini adalah jenis bakteria gram positif. Seterusnya adalah keperluan oksigen. Staphylococcus spesies adalah jenis anaerob. Maksudnya, sekiranya ada oksigen atau tidak ada oksigen, bakteria ini boleh hidup dan membiak. Mari kita lihat penyakit yang terhasil daripada jenis Staphylococcus aureus. Kita lihat dulu bagaimana penyakit ini terhasil. Pada awal pengenalan Staphylococcus spesies, saya ada maklumkan bakteria ini mengeluarkan satu enzim iaitu koagulis. Koagulis ini membekukan darah dan bekerja sama dengan suatu bahan yang dipanggil leukosidin. Leukosidin ini membunuh sel darah putih. Gabungan di antara dua tindak balas ini pada asalnya apabila Staphylococcus aureus masuk ke dalam badan perumah, pertama sekali koagulis akan membekukan darah perumah. Maksudnya bukanlah kalau dia masuk seluruh tubuh menjadi beku, tetapi kalau dia duduk di muka, dia akan menyebabkan pembekuan darah di sesuatu tempat. Sebab itulah anda akan merasa ada biji-biji di kawasan muka kerana kawasan tersebut telah berlaku pembekuan darah. Seterusnya, leukosidin akan bertindak. Leukosidin ini dikeluarkan oleh Staphylococcus aureus untuk membunuh sel-sel darah putih. Sebab itu nama dia leukosidin. Leukosit, nama lain bagi sel darah putih. Sidin ini bermaksud bahan yang membunuh sel darah putih. Maka berlakulah infeksi bernanah seperti jerawat. Saya ulang sekali lagi, tindak balas di antara enzim koagulis dan leukosidin akan menghasilkan contoh seperti jerawat, iaitu infeksi bernanah. Infeksi bernanah ini adalah contoh bagi infeksi permukaan. Contoh penyakitnya adalah seperti bisul. Bisul akan mengeluarkan nanah. Jerawat mengeluarkan nanah. Pekung, sesuatu yang bernanah dan berbau, juga boleh menyebabkan sakit mata apabila kamu menggaruk-garukkan mata menggunakan jari
yang mempunyai Staphylococcus aureus. Itu yang dimaksudkan dengan habitatnya duduk di kulit. Staphylococcus aureus adalah normal flora di kulit. Staphylococcus aureus ini menjaga kulit kita daripada diserang. Seterusnya, infeksi pada permukaan ini tidak dirawat, dia akan masuk ke dalam, iaitu di bahagian darah. So, hati-hati apabila bakteria sudah masuk ke dalam darah, dia akan menyebabkan jangkitan septisemia, jangkitan bakteria dalam darah. Dan sekiranya disebabkan oleh bakteria, jangkitan dalam darah itu dikenali sebagai bakteremia, iaitu jangkitan disebabkan oleh bakteria. So, sekiranya sudah masuk ke dalam darah, darah pastinya akan pergi ke seluruh tubuh badan dan menyebabkan jangkitan pada jantung. Sebab itulah ada perkataan endokarditis, iaitu jangkitan pada jantung. Dan seterusnya boleh pergi ke paru-paru, menyebabkan jangkitan pada paru-paru, dinamakan sebagai pneumonia. Ini adalah dua penyakit ataupun jangkitan yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Yang terakhir, Staphylococcus aureus tadi ada coagulis dan leukosidin, dan satu bahan superpower dia juga selain daripada coagulis dan leukosidin, Staphylococcus aureus ini juga mempunyai endotoksin atau nama lainnya enterotoksin. Toksin yang masuk melalui saluran penghadaman mulut, masuk ke usus, dan akhirnya pesakit akan mengalami keracunan makanan. Contoh, pesakit akan mengalami simptom loya, muntah dan diarrhea, iaitu cirit-berit. Seterusnya, mari kita lihat penyakit yang disebabkan oleh Staphylococcus saprophyticus, iaitu jangkitan pada salur kencing atau dinamakan UTI, urinary tract infection, jangkitan pada salur kencing bagi wanita yang aktif seks. Penyakit yang disebabkan oleh Staphylococcus epidermidis pula adalah penyakit yang disebabkan oleh pemakaian peralatan seperti alat palsu, gigi palsu, braces, perkara-perkara yang kamu masukkan di dalam tubuh badan. Staphylococcus species adalah normal flora di kulit, dan jika imuniti perumah adalah rendah atau perumah mengalami jangkitan, maka Staphylococcus species ini akan menjadi patogen oportunistik, iaitu menyebabkan jangkitan kepada perumahan. Bakteria gram positif yang kedua adalah Streptococcus species. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, bakteria ini berbentuk kokus atau root, sama seperti Staphylococcus species, tidak motal, bergram positif, maka akan menunjukkan warna biru atau ungu apabila diwarnakan, dan keperluan oksigen bagi Streptococcus species ini adalah jenis anaerob. Ciri istimewa yang terdapat bagi Streptococcus species adalah bakteria ini mempunyai protein M, yang mana ciri inilah yang akan membezakan di antara Staphylococcus species dan Streptococcus species. Mari kita lihat perbezaan di antara Staphylococcus species dan Streptococcus species. Yang pertama, dari segi susunan, Staphylococcus species adalah disusun secara berkelompok, manakala Streptococcus disusun secara berantai. Daripada namanya, iaitu Staphy. Staphy bermaksud berkelompok, manakala Strepto bermaksud berantai. Seterusnya adalah ciri uniknya. Streptococcus mempunyai protein M, Staphylococcus tidak mempunyai protein M. Dan satu ujian khas boleh dilakukan bagi membezakan di antara Staphylococcus species dan juga Streptococcus species adalah ujian catalase, yang mana sekiranya ujian catalase-nya
adalah positif, maka bakteria gram positif tersebut adalah Staphylococcus species. Manakala jika negatif, ia merupakan Streptococcus species. Streptococcus species mempunyai dua spesies. Yang pertama adalah Streptococcus pyogenes yang menyebabkan sakit tekak. Sekiranya tidak dirawat, ia akan menyebabkan penyakit yang lebih kronik iaitu demam reumatik. Spesies yang kedua adalah Streptococcus pneumoniae iaitu menyebabkan penyakit pneumonia atau jangkitan pada paru-paru. Bakteria yang berbentuk pleomorfik ada satu sahaja. Mari kita lihat ciri-ciri am bagi Corynebacterium diphtheriae. Pastikan pelatih dapat menyebut, mengeja dan menulis dengan betul. Bentuk Corynebacterium diphtheriae adalah pleomorfik dan tidak motal kerana bakteria ini tersebar melalui udara. Bergram positif, maka apabila diwarnakan akan menunjukkan warna biru atau ungu. Ciri khas yang terdapat pada bakteria Corynebacterium diphtheriae ialah mempunyai metachromatic granules yang mana apabila dilakukan pencelupan Albert, bakteria ini akan menghasilkan warna hijau dan berbentuk manik. Bakteria tersebut akan disahkan sebagai Corynebacterium diphtheriae. Bakteria Corynebacterium diphtheriae menyebabkan penyakit difteria dan boleh tersebar melalui droplet atau titisan air liur. Bakteria ini menghasilkan exotoxin dan akan membentuk pseudomembrane, akan menyebabkan berlakunya selaput di bahagian tekak dan boleh menyebabkan kematian kepada pesakit. Seterusnya, mari kita lihat bakteria gram positif yang berbentuk root. Listeria monocytogenes berbentuk root atau bacillus. Bakteria ini motil kerana daripada segi rupanya anda boleh lihat di sini mempunyai banyak flagella, maka dengan ini bakteria ini sangat motal terutamanya di dalam air. Bakteria ini apabila diwarnakan dengan pewarnaan gram akan menunjukkan biru atau ungu dan keperluan oksigennya adalah anaerob. Listeria monocytogenes menyebabkan penyakit listeriosis. Daripada nama genusnya anda hanya tambah sahaja perkataan cis di belakang, maka dengan ini listeriosis. Penyakit ini tersebar melalui makanan tercemar. Penyakit ini tersebar apabila bahan kumuh dikeluarkan ke persekitaran melalui najis dan mencemari makanan yang akan diambil. Penyakit ini boleh berlaku daripada ibu kepada anak di dalam kandungannya. Siapakah yang berisiko untuk mendapat penyakit ini? Pastinya ibu yang mengandung, janin di dalam kandungan, bayi baru lahir, warga tua dan individu yang mempunyai imuniti lemah seperti pesakit kanser, pesakit diabetes, AIDS dan pesakit-pesakit yang berkaitan dengan ginjal serta pesakit yang mengambil ubat-ubatan dan hormon. Bakteria gram positif yang seterusnya adalah Mycobacterium species berbentuk root atau bacillus. Bakteria ini adalah tidak motil. Apabila diwarnakan dengan pewarnaan gram, satu perkara penting yang anda kena tahu, bakteria ini tidak boleh dibezakan menggunakan pewarnaan gram. Dengan itu, kita perlu mewarnakan bakteria ini dengan pewarnaan Ziehl-Neeson kerana dinding bakteria ini mempunyai ciri unik seperti mempunyai asid mikolik, berlilin, tebal dan hidrofobik. Soalan yang mungkin boleh ditanya di dalam exam, berikan ciri unik dinding mycobacterium
Mycobacterium species yang menyebabkan bakteria ini perlu diwarnakan dengan pewarnaan Ziehl-Neeson. Bagi keperluan oksigen, Mycobacterium species adalah berbeza mengikut spesiesnya. Untuk Mycobacterium tuberculosis adalah jenis aerob obligat, yang mana bakteria spesies ini perlu atau mesti mempunyai oksigen, barulah bakteria ini akan hidup dan membiak. Manakala Mycobacterium leprae adalah jenis anaerob. Organisma jenis ini boleh hidup dalam keadaan kedua-duanya. Ada oksigen pun boleh hidup, tidak ada oksigen pun boleh hidup. Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit tuberkulosis atau nama lainnya adalah batuk kering atau TB. Tersebar melalui udara. Dengan ini anda boleh kaitkan dengan ciri amnya yang mana ianya tidak mortal. Pesakit akan mengalami batuk berpanjangan dan penyakit ini amat berisiko tinggi terhadap kanak-kanak dan orang tua disebabkan imuniti badan yang rendah. Spesies yang kedua adalah Mycobacterium leprae, menyebabkan penyakit leprosi atau kusta, tersebar melalui sentuhan dan terdapat 4 jenis kusta. Yang pertama adalah kusta lepromatous, kusta tuberculoid, kusta borderline dan akhir sekali adalah kusta indeterminate. Bakteria Clostridium species berbentuk root atau bacillus, bergram positif dan mempunyai warna ungu atau biru apabila diwarnakan, dan motility serta keperluan oksigen berbeza mengikut spesiesnya. Terdapat 3 jenis spesies. Yang pertama adalah Clostridium perfringens, yang kedua adalah Clostridium botulinum, yang ketiga adalah Clostridium tetani. Dari segi bentuknya, ketiga-tiga bakteria ini adalah berbentuk root dan pewarnaan gramnya pastinya adalah jenis bakteria gram positif. Bagi motility, hanya Clostridium perfringens sahaja yang tidak bergerak atau tidak motil, dan keperluan oksigennya semua bakteria Clostridium adalah jenis anaerob obligat, di mana bakteria Clostridium species ini tidak memerlukan oksigen dan hanya tumbuh dalam keadaan ketiadaan oksigen. Dari segi spora, bakteria ini hanya Clostridium tetani sahaja yang berbentuk terminal. Clostridium perfringens mempunyai kapsul. Selain itu, superpower yang terdapat pada Clostridium species, untuk Clostridium perfringens, bakteria ini mempunyai toksin jenis enterotoksin yang mana jika termakan atau masuk ke dalam sistem penghadaman akan menyebabkan keracunan makanan. Manakala Clostridium botulinum dan Clostridium tetani menghasilkan toksin jenis neurotoksin yang akan menyerang saraf. Penyakit yang terhasil disebabkan oleh Clostridium botulinum adalah botulisma, manakala Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus atau kancing gigi. Bakteria yang terakhir adalah Bacillus species, berbentuk root dan bergram positif. Motility bakteria ini adalah berbeza bagi setiap spesies, yang mana Bacillus anthracis adalah tidak mortal tetapi Bacillus cereus adalah mortal. Keperluan oksigen bagi Bacillus anthracis pula adalah jenis aerob, yang mana bakteria ini sangat memerlukan oksigen, dan berbeza bagi Bacillus cereus adalah jenis fakultatif anaerob, yang mana bakteria ini boleh hidup dalam kedua-dua keadaan. Mari kita lihat penyakit yang disebabkan oleh Bacillus
Bacillus species. Kita mulakan dengan Bacillus anthracis. Satu ciri unik yang perlu anda tahu bagi Bacillus anthracis adalah bakteria ini membentuk endospora, yang mana bakteria ini adalah rintang keadaan persekitaran. Maksudnya sangat-sangat bagus dari segi pertahanan dan sukar untuk dimusnahkan. Penyakit yang terhasil disebabkan oleh Bacillus anthracis adalah penyakit anthrax, tersebar melalui kontaks langsung dengan produk haiwan atau menyedut endospora bakteria ini, dan terdapat 3 jenis anthrax, iaitu yang pertama adalah anthrax kulit, anthrax paru-paru dan anthrax usus. Golongan yang berisiko boleh mendapat penyakit anthrax adalah petani, doktor haiwan, pekerja rumah sembelih atau mana-mana individu yang bekerja secara langsung dengan haiwan yang mungkin mempunyai bakteria Bacillus anthracis. Bacillus cereus pula menyebabkan penyakit keracunan makanan, tersebar melalui makanan tercemar. Bakteria ini boleh menghasilkan spora dan enterotoksin, yang mana toksin ini sangat tahan suhu tinggi. Pesakit akan mengalami muntah dan cirit-berit. Berakhirlah sudah kelas kita pada hari ini. Pastikan pelatih telah menguasai 7 jenis bakteria gram positif, dan sekiranya terdapat pertanyaan, sila PM saya di Telegram. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye!